Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Setelah Tun Juhar dilantik semula menjadi TYT, adakah respon ataupun penerimaan JRS? Bagaimana penerimaan HJJ dan seluruh JRS setelah Tun Juhar dilantik semula TYT? Sebelum saya meneruskan, saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada kamu semua yang sentiasa menyokong channel ini. Tolong tekan butang subscribe, like, dan share supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini, dan share kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan channel ini yang penuh dengan info-info semasa dan isu-isu hangat di Malaysia. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua, Tun Juhar Mahiruddin akan meneruskan khidmat sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah untuk penggal keempat. Dan apakah penerimaan JRS setelah beliau mengangkat sumpah untuk menjadi TYT lagi? Pelantikan ini sekaligus menyaksikan Juhar memegang jawatan berkenaan lebih 10 tahun sejak dilantik pada 1 Januari. Ini sabah.com telah dimaklumkan bahwa istiadat mengangkat sumpah akan berlangsung di singgasana kecil Istana Negara. Oke, jadi tuan-tuan dan puan semua, hubungan JRS dengan Juhar ini yang menjadi tanda tanya rakyat Sabah, rakyat Malaysia. Apa status hubungan antara JRS, antara HJJ dengan Juhar? Tempoh lantikan Juhar sebagai yang di Pertuan Negeri Sabah sepatutnya berakhir selepas 2 penggal, yaitu selama 8 tahun. Bagaimanapun beliau dilantik semula ke jawatan itu pada tahun 2018, selepas Kerajaan Warisan memindah perlembagaan Sabah untuk memasukkan had tempo 2 penggal berkenaan. Langkah berkenaan telah dikecam oleh beberapa pihak, termasuklah para pengikut dan ahli-ahli politik yang setia kepada Musa dan juga HJJ. Mereka mendakwa pelantikan semula Juhar merupakan satu ganjaran politik bagi peranan dimainkan dalam membantu Presiden Warisan, Datuk Seri Panglima Shafie Apdal, menjadi Ketua Menteri pada tahun 2018. Lalu, satu kes saman terhadap Juhar telah dibawa oleh Musa ke mahkamah pada Mei 2018. Dan pada tahun 2020, ahli-ahli politik yang memihak kepada Musa dan HJJ sekali lagi mempersalahkan Juhar kerana membenarkan Shafie membubarkan Dewan Undangan Negeri. Sekali lagi, ahli-ahli politik yang memihak kepada Musa, Aman, dan HJJ telah bertindak menyaman Juhar. Seorang sumber tinggi JRS mengaku, hubungan kerajaan Sabah dengan Juhar tidak seerat yang diharapkan. Malah, lantikan semula Juhar mungkin isyarat jelas bahawa pentadbiran HJJ tidak akan bertahan lama. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua, sekiranya benar Juhar ketika beliau telah membenarkan ataupun membenarkan Presiden Warisan pada ketika itu membubarkan DUN, adakah pada hari ini beliau telah dilantik semula sebagai TYT akan menjejaskan prestasi, akan menjejaskan status Menteri Sabah pada hari ini, Ketua Menteri Sabah pada hari ini, yaitu HJJ, dan juga sebagai pengerusi JRS. Dengan media hari ini yang mengatakan bahwa malah lantikan semula Juhar mungkin isyarat jelas bahwa pentadbiran HJJ tidak akan bertahan lama. Adakah maknanya HJJ akan pada masa terdekat ini, mungkin tahun hadapan, akan tidak lagi mempunyai status sebagai Ketua Menteri? Pada tahun 2020, ahli politik yang memihak kepada Musa Aman dan HJJ sekali lagi mempersalahkan Juhar kerana membenarkan Shafie Apdal yang sebagai Ketua Menteri pada ketika itu membubarkan Dewan Undangan Negeri. Dan sekali lagi ahli-ahli politik yang memihak kepada Musa Aman dan HJJ telah bertindak menyaman Juhar. Suatu kes saman terhadap Juhar telah dibawa oleh Musa ke mahkamah pada tahun 2018. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda berita hari ini? Adakah benar-benar Tun Juhar yang dilantik semula menjadi TYT ini memang mempunyai hubungan yang erat dengan Presiden Warisan ketika
Syafie Apdal menjadi Ketua Menteri Sabah. Beberapa nama yang diwar-warkan termasuklah bekas Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Musa Aman dan Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, serta bekas Speaker Dewan Rakyat, Tan Sri Pandikar Amin Mulia. Sebelum ini JRS dan Kerajaan Sabah, pimpinan Datuk Sri Haji Jinor dikatakan mempunyai calon-calon TYT sendiri. Tun Johar Maharudin akan meneruskan hikmahnya sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Dan hubungan JRS dengan Johar dilihat tidak seerat yang diharapkan. Mereka mendakwa pelantikan semula Johar merupakan satu ganjaran politik bagi peranan yang dimainkan dalam membantu Presiden warisan Datuk Sri Panglima Syafie Apdal menjadi Ketua Menteri pada tahun 2018. Tuan-tuan dan puan-puan, satu berita yang sangat mengejutkan di mana saya melihat beberapa media yang panas pada hari ini, tajuk-tajuk media yang panas. Dikatakan Jawi disaman, yaitu Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi disaman sebanyak 10 juta. Menjadi tanda tanya saya, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang menyaman Jawi dan kenapa disaman, bila disaman, dan siapa yang menyaman Jawi ini? Dan kenapa? Mungkin ada sebab tertentu kenapa sampai ada berita yang mengatakan Jawi ataupun Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ini disaman. Oke, sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kamu, kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Oke, kita teruskan berita hari ini. Rupanya saya berpikir siapa yang menyaman Jawi. Saya berpikir siapa pemimpin politik di Malaysia yang menyaman Jawi. Adakah daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, daripada Barisan Nasional, daripada Pejuang, daripada Warisan dan sebagainya. Rupanya berita ini tajuk penuhnya adalah Samsul Yusof nak saman Jawi RM 10 juta. Pengarah filem Samsul Yusof 38 tahun itu akan mengambil tindakan saman terhadap Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi sebanyak RM 10 juta kerana didakwa mengeluarkan satu kenyataan fitnah terhadap keluarganya bahwa dia sudah berkahwin lagi. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, ini pasti mengejutkan Presiden PAS. Kenapa saya cakap begini? Sebab Presiden PAS adalah presiden untuk parti agama Islam. Salah satu ikon rakyat Malaysia ataupun pemimpin yang beragama Islam yang memang berpotensi dan mempunyai ciri-ciri kepemimpinan dan membawa agama Islam. Ini pasti mengejutkan hati awam. Samsul Yusof menerusi satu hantaran di media sosial berkata, Jawi sudah memberi maklumat tidak benar kepada ahli keluarganya, sedangkan ia tidak benar dan palsu. Nampaknya Samsul Yusof menafikan perkara ini. Perkara itu juga adalah dokumen rasmi kerajaan. Saya anggap saya perlu ambil tindakan untuk menyaman Jawi sebanyak RM 10 juta. Setakat ini yang boleh saya katakan, kata Samsul Yusof. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, RM 10 juta bukan jumlah yang sedikit. Menurut Samsul Yusof, cukuplah dia berkongsi sebab untuk mengambil tindakan saman itu dan selebihnya akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Difahamkan juga Samsul kini berhadapan kemelut rumah tangga dengan istrinya juga pelakon Putri Sarah yang berumur 37 tahun atas dakwaan kehadiran orang ketiga dikenali sebagai Ira Kazar yang dikatakan mengganggu rumah tangga mereka. Samsul dan Putri Sarah berkahwin pada pada 8 Mac 2014. Hasil perkongsian hidup itu mereka dikurniakan dua cahaya mata, yaitu Syekhul Islam yang berumur 5 tahun dan Sumayyah yang berumur 3 tahun. Oke, tuan-tuan dan puan semua, Samsul Yusof nak saman Jawi RM 10 juta. Sekiranya benar Samsul Yusof akan menyaman, saya rasa ini satu tindakan yang mengejutkan kepada seluruh pengundi PAS, seluruh pemimpin PAS dan peminat-peminat pengikut-pengikut Hadi Awang, Tok Guru Hadi Awang. Kenapa? Sebab Presiden PAS adalah presiden untuk Parti Agama Islam Malaysia. Jadi pengarah filem Samsul Yusof akan mengambil tindakan saman terhadap Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan sebanyak RM 10 juta kerana didakwa
mengeluarkan satu kenyataan fitnah terhadap keluarganya bahwa dia sudah berkawin lagi.